تواب أستغفر الله إن الله كان توابا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa tarakana ala mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik salatan wa salaman دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين فأما بعد. Dimuliakan pengungsi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, sidang jemaah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama melafazkan rasa syukur Alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih mengurniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipanjangkan usia, dan dapat kita menemui tahun baru Hijrah 1444 Hijrah pada malam ini. Mudah-mudahan doa yang kita aminkan, yang kita panjatkan kepada Allah sebelum dan selepas solat tadi, mudah-mudahan menjadi suatu permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah sentiasa memandu dan memimpin kita ke jalan yang diredai oleh Allah sesuai dengan bacaan ayat ke-10 daripada suratul Kahfi yang kita sering ulang. Doa yang kita ungkapkan, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada sisimu akan rahmat. Wahai lana min amrina rasyada, ya Allah, berilah kepada kami petunjuk, panduan atas segala perbuatan, tugasan, kerja yang kami lakukan pada setiap hari. Mudah-mudahan dengan panduan dan juga hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memudahkan urusan kita, dan yang paling penting, kita akan mendapat rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih berada di salah satu daripada 4 bulan yang haram. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya di sisi Allah
ataupun di sisi agama kita terdapat 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan ini ada 4 daripadanya dikategorikan sebagai bulan haram. Apakah yang dimaksudkan sebagai bulan haram? Maka ulama berselisih pendapat. Ada pendapat menyatakan bahawa bulan haram inilah bulan di mana Allah mengharamkan kepada manusia, khususnya orang-orang yang beragama Islam, daripada berperang dan menumpahkan darah. Ada juga pendapat menyatakan bahawa bulan haram ini ialah bulan yang syarat dengan kemuliaan. Jadi haram di situ bukan membawa erti haram hukum, tetapi membawa kepada kemuliaan bulan-bulan haram. Seperti mana kita menyebut masjid yang paling mulia di dunia sebagai Masjidul Haram, maka haram di situ bukan merujuk kepada masjid itu hukumnya haram, tetapi nak menunjukkan kemuliaan masjid yang terdapat di Makkatul Mukarramah. Jadi oleh kerana itu, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih salah satu daripada bulan haram ini ialah Muharram. Dan Allah susun bulan haram itu daripada 4 bulan tadi, 3 disusun secara tertib. Bermula daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. 2 bulan tahun sebelum, bulan Muharram tahun selepas. Tapi dia berturut susunannya. Apa hikmah? Allah ciptakan bulan haram, 3 daripada 4 disusun secara tertib. Sebab Allah nak berikan kesempatan dan keselamatan kepada hujjaj, mereka-mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji, supaya 3 bulan ini adalah bulan yang mereka selamat untuk pergi, selamat untuk melaksanakan ibadah haji, dan selamat untuk pulang semula ke tanah air. Cuma bila jemaah pergi menaiki pesawat udara, maka 3 bulan tadi terlalu panjanglah. Jadi sebahagian jemaah pergi 40 hari, 41, 43, 45, ya. Tapi jemaah-jemaah yang pergi sebelum tahun 76, 75, yang menaiki kapal laut, ya, maka mereka pergi sebulan, duduk sana sebulan, balik sebulan. Jadi memerlukan 3 bulan. Oleh kerana itu disusun bulan haram itu secara tertib, bagi memberikan keselamatan kepada hujjaj yang nak melaksanakan ibadah haji, supaya mereka beroleh aman dalam perjalanan pergi dan juga pulang. Tapi ada satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ataupun ada lompong daripada bulan Muharram tadi, iaitulah bulan Rajab, ya. Lebih kurang 5 bulan selepas daripada itu baru ada satu lagi bulan haram. Jadi kenapa bulan Rajab ni dia terasing? Antara pendapat ulama menyatakan bahawa Rajab ini diasingkan daripada 3 bulan haram sebab bila orang-orang pergi melaksanakan ibadah haji, bulan Muharram pulang, maka mereka akan bekerja, mencari rezeki, mencari pendapatan. Tempoh 5 bulan yang ada tadi, maka mereka akan pergi semula melaksanakan ibadah umrah. Tuan-tuan sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua saya nak sebutkan kepada tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi tidak ada tahun yang merujuk kepada tahun hijrah. Ada pada waktu itu ialah tahun Masihi ataupun tahun miladi.
Sebab tu kalau kita rujuk tarikh lahir Nabi, hanya ada tarikh lahir Masihi saja, iaitu tanggal 20 April 571 miladi kalau tak silap saya. Tak ada tarikh Nabi lahir ataupun tarikh khusus, tak ada. Hanya yang ada pada ketika itu Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, disebut gajah je, tak ada tahun hijrah apa tak ada. Jadi oleh kerana itu zaman itu memang tahun dikira apakah peristiwa yang paling terkenal pada ketika itu. Jadi oleh kerana Rasulullah lahir waktu itu, kelahiran Nabi SAW, berlaku peristiwa bagaimana Abrahah balas dendam untuk pergi ke Mekah membinasakan Kaabah, disebabkan kerana ada orang Arab yang pergi di tempat ibadah beliau yang buat begitu indah untuk menyaingi Kaabah. Dia buat satu dekat Yaman. Nama binaan tersebut ialah Al-Qulais. Ada orang Arab pergi di Al-Qulais dan dia buang najis di Al-Qulais. Cek punya cek yang buat kerja itu ialah orang Arab Mekah. Maka Abrahah mengambil keputusan untuk balas dendam, menghantar tentera bergajah pergi ke Mekah untuk merobohkan Kaabah. Jadi waktu tu tentera, kalau tentera bergajah ni maknanya antara tentera yang paling kuat. Tidak ada mana-mana tentera, termasuklah pasukan keselamatan yang diketahui oleh Abdul Muttalib yang kuat pada ketika itu pun surrender. Tak boleh nak halang tentera bergajah ini yang dipimpin oleh Abrahah. Sehinggalah sampai ke suatu wadi, namanya ialah Wadi Munhasir, sempadan di antara Muzdalifah dan juga Mina ataupun Muzdalifah dan juga Padang Arafah. Tiba-tiba gajah yang membawa tentera-tentera tadi tiba-tiba berhenti dan tidak mahu lagi bergerak. Bukan setakat tidak mahu bergerak, maka dia punya kedudukannya yang asalnya menuju ke arah Kaabah tiba-tiba berpusing. Bila dipukul diarah untuk meneruskan perjalanan, tetap tidak mahu untuk meneruskan perjalanan. Jadi makhluk Allah selain daripada manusia, khususnya binatang, tuan-tuan, dia punya respon dan deria pengetahuan dia kadang-kadang lebih cepat berbanding kita. Sebab tu bila tsunami yang berlaku di Aceh suatu ketika dahulu, banyak binatang-binatang, khususnya gajah, yang mereka ini ataupun gajah-gajah ni lebih awal melarikan diri daripada kawasan rendah pergi ke kawasan yang tinggi. Begitu juga dengan gajah yang memimpin tentera Abrahah ini berhenti, seolah-olah dia mengetahui ada suatu perkara yang akan berlaku. Betul, tidak lama lepas daripada itu, rombongan tentera Ababil yang membawa batu daripada api neraka datang dan menjatuhkan batu tersebut kepada tentera-tentera bergajah. Maka tahun itu diambil sempena peristiwa itu dengan nama tahun gajah. Namun setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar mengambil tampuk pemerintahan Islam. Wafat Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Umar mengambil tampuk pemerintahan. Oleh kerana perluasan kuasa negara pada ketika itu sangat luas. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar berjaya menawan beberapa negara daripada kuasa besar dunia pada ketika itu, Rom, iaitu wilayah Syam, antaranya ialah Jordan, antara juga ialah Palestin, antara juga ialah Syria, dan beberapa buah negara lain dikuasai dan ditawan semula oleh tentera Islam. Waktu itu pemimpinnya ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dibantu oleh beberapa panglima perang, antaranya ialah Khalid bin Al-Walid, antara lain ialah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an, dan beberapa sahabat-sahabat besar yang lain. Maka tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila perluasan kuasa berlaku, maka hubungan diplomatik di antara negara dengan negara perlu dilakukan.
Dan waktu itu timbul pandangan bahawa kerajaan Islam Madinah pimpinan Sayyidina Umar pada ketika itu perlu ada satu kalender khusus umat Islam. Maka timbullah suatu perbincangan meja bulat di kalangan para sahabat, kita nak buat satu kalender khusus untuk umat Islam. Maka timbullah cadangan untuk buat kalender hijrah. Tapi kalender hijrah ni kita nak kira mula bila? Di situ timbul pendapat. Ada pendapat menyatakan bahawa kita ambil daripada peristiwa kelahiran Nabi. Ada pendapat memberikan pandangan bahawa kita ambil daripada peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendapat yang lebih diambil pandangan pada ketika itu ialah kita ambil daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tarikh Islam hijrah memulakan bulan-bulan yang ada tadi dengan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Dan tahun pertama hijrah ataupun bulan hijrah ialah tahun berlakunya peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkahul Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Walaupun peristiwa hijrah dengan ma'al hijrah awal Muharram ini macam tak berapa ada kaitan, ya, dari sudut peristiwa berlakunya peristiwa hijrah, tapi dia mempunyai perkaitan. Ma'al hijrah ini diambil sempena peristiwa hijrah, berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh kerana itu apa yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar tadi menjadi suatu penetapan bahawa adanya tarikh Islam hijrah bermula di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beza tarikh Islam hijrah dengan Masihi ini, perkiraan tahun Islam hijrah ini mengikut perkiraan bulan, manakala takwim miladi itu mengikut perkiraan matahari. Jadi sudah pasti di sana ada beberapa perbezaan hari, ya. Kalau bulan ataupun peredaran matahari itu setiap tahun lebih kurang 365 hari, ya. Tetapi mengikut perkiraan tahun hijrah dia ada sedikit pengurangan. Macam mana kita nak tahu beza di antara tahun hijrah dengan takwim miladi atau Masihi? Dari sudut perbezaan hari, kita boleh mengambil panduan daripada firman Allah yang dirakamkan oleh Allah di dalam suratul Kahfi. Kisah bagaimana Ashabul Kahfi yang melarikan diri daripada raja yang zalim untuk menyelamatkan akidah, melarikan diri sampai ke sebuah kahfi. Kahfi membawa erti gua untuk berehat sementara pada awalnya. Tetapi Allah mentakdirkan bahawa pemuda-pemuda ini duduk dan tidur dalam gua tersebut bukan sehari, tetapi Allah berfirman, walabithu fi kahfihim salasumi'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka, iaitu Ashabul Kahfi, di kalangan pemuda-pemuda yang tetap imannya, mereka tinggal di dalam gua tersebut. Allah menyebut dengan lafaz salasu. Salas membawa erti 3, mi'atun membawa erti ratus, makna 300 tahun. Wazdadu tis'am, dekat ujung tu ada dua perkataan tambahan yang agak pelik sikit. Dan Allah tambah 9 dan ditambah 9. Jadi bila tambah 9 ni kita jadi apa pula dah 300 tambah pula 9, 309 ni mana yang betul ni? Maka pendapat ulama daripada ayat tadi mengambil suatu ketetapan bahawa maksud ayat itu, seandainya tempoh Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua, kalau dikira mengikut takwim Masihi, maka mereka tinggal di dalamnya selama 300 tahun. Tetapi seandainya kita mengira mengikut takwim Hijri,
maka tempoh mereka berada di dalam gua tersebut ialah selama 309 tahun. Ini bererti kita boleh ambil satu ketetapan daripada ayat ini, setiap 30 tahun umur seseorang yang dikira mengikut takwim Masihi, maka sebenarnya usia seseorang itu bertambah setahun. Bermakna kalau kita ada 4 muda lagi kalau kita usianya tengah-tengah 30 tahun sekarang, senyum semua bila sebut 30 tahun baru maka sebenarnya usia kita ialah 31 tahun. Tetapi seandainya usia kita sekarang ni sudah 60 tahun. Tadi senyum ni munyuk itu ni. Sebenarnya usia kita telah mencapai usia 62 tahun mengikut perkiraan takwim Hijri. Ya, baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya baru nak masuk sedikit ibrah pengajaran daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah Nabi ni tak berlaku pada bulan Muharram. Tetapi pendapat ulama yang lebih sahih, ia berlaku pada bulan Safar, iaitu tanggal 27 hari bulan Safar. Tarikh tersebut tarikh di mana rumah Nabi dikepung oleh pemuda-pemuda tahan lasak. Di kalangan setiap kabilah-kabilah yang ada di Mekah diminta untuk menyerahkan seorang pemuda yang kuat dan diberikan setiap seorang itu senjata untuk mengepung rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah dah dapat information bahawa Allah sudah mengizinkan Nabi berhijrah. Tuan-tuan, saya sebut awal-awal penghijrahan Nabi melalui 4 fasa penghijrahan. Bukan sekali, bukan Madinah aja. Sebelum tu dah ada beberapa fasa penghijrahan. Adalah semata-mata kerana kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah. Oleh kerana itu bila kehendak Allah, maka Rasulullah hanya menantikan detik keizinan daripada Allah untuk Nabi memulakan hijrah. Hijrah pertama, hijrah ke Habsyah. Setiap hijrah ni dia punya tujuan penghijrahannya beza-beza. Hijrah ke Habsyah berlaku seawal sahabat-sahabat Nabi memeluk Islam. Tekanan di Mekah sangat hebat sehingga sahabat-sahabat Nabi tidak mampu untuk melaksanakan ibadah. Apa kesan bila tegahan melakukan ibadah itu berlaku di Mekah? Nak sembahyang payah, nak berdoa payah, nak baca Quran payah. Maka Nabi khawatir bahawa keimanan para sahabat akan longgar disebabkan kerana mereka tidak melakukan amal kebaikan. Sebab itu Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang mengaku beriman, dia mesti melakukan amal soleh. Apa tujuan amal soleh tadi? Untuk memperteguhkan keimanan. Jadi oleh kerana itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi supaya melakukan proses hijrah ke Habsyah, suatu lokasi yang tak tergambar pada waktu itu, berada di luar daripada bumi Arab. Pemimpin Habsyah pula bukan orang Islam, Raja Najasyi. Tapi Allah perintah pergi sana. Maka Rasulullah menuruti segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka pergi. Setelah ulah panjang, kemudian hijrah kedua, hijrah ke Taif. Hijrah kedua ni tujuannya ialah untuk Allah memerintah Nabi untuk menyebarkan dakwah. Maka dakwah Nabi ditolak. Nabi dibaling dengan batu, ya, ketika masuk ke perkampungan Taif. Okey, saya tutup cerita Taif. Hijrah ketiga Nabi SAW ialah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah ini bertujuan untuk
melaksanakan syariat Allah. Kenapa perlu bumi Madinah? Sebab bumi Mekah tak subur dengan dakwah. Tapi bumi Madinah, Allah sediakan bumi Madinah sebagai bumi yang subur untuk menyebarkan Islam. Dan waktu itu apa yang berlaku, bagaimana penerimaan masyarakat Ansar terhadap kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersatunya golongan-golongan yang pernah berperang sekian lama, Aus dan juga Hazraj, memberikan kekuatan kepada umat Islam pada ketika itu, sehingga Madinah disegani oleh serata dunia, dan Rasulullah dapat melaksanakan syariat Islam di Madinatul Munawwarah. Dan berlaku penghijrahan terakhir setelah Rasulullah 6 tahun tinggal di Madinah. Allah turunkan satu ayat Al-Quran, la tadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin mukhalliqina ru'usihim wa muqassirin, ila akhir ayat. Kamu pasti, kata Allah, akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman. Dalam keadaan ketika itu kamu mencukur rambut kamu. Ayat ini turun sebagai suatu arahan daripada Allah. Nabi diminta oleh Allah dengan para sahabat pergi ke Mekah bertujuan untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka Rasulullah mempersiapkan beberapa orang sahabat untuk pergi melaksanakan ibadah umrah, singgah di Bir Ali untuk niat ihram di Bir Ali, memakai pakaian ihram dan meneruskan perjalanan ke Makkahul Mukarramah. Jadi sama dengan perjalanan umrah kita kalau kita pergi ke Madinah terlebih dahulu. Tempat miqatnya sama, memakai pakaian ihramnya sama, cuma kenderaannya saja berbeza. Kita naik mungkin kereta api laju 3 jam lebih sampai dah, ataupun mungkin kita naik bas, kadang laju kadang lambat. Kalau cukup dia punya bakshish, lajulah. Tapi kalau tak berapa nak cukup, dia buat lambat, buat tak laju. Itu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dah pergi ke Makkahul Mukarramah, Nabi cuma sampai di Hudaybiyah. Sampai Hudaybiyah, berlaku perjanjian Hudaybiyah. Sahabat-sahabat yang dah semangat nak tawaf tadi, sampai kat Hudaybiyah disuruh balik. Disuruh balik. Perjanjian dimeterai di antara Islam dengan musyrikin Mekah. Antara isi perjanjian, umat Islam tak boleh buat ibadah umrah tahun tu, nak buat tahun depan. Dah pakai pakaian ihram, dah niat nak batalkan ihram bukan senang-senang, dia ada hukum khas. Maka hikmah daripada peristiwa itu ada hikmah besar. Rasulullah ajar macam mana nak tahallul ihsar, iaitu suatu sembelihan seekor kambing yang perlu dilakukan oleh seorang jemaah umrah untuk melepaskan diri daripada ihram seandainya ada halangan-halangan yang syar'i yang mengelakkan ataupun yang terpaksa mereka ikut kerana ada bahaya-bahaya tertentu, ada halangan-halangan tertentu untuk meneruskan pelaksanaan ibadah umrah. Maka kita belajar daripada peristiwa itu, apa juga halangan yang kita lalui dalam melaksanakan ibadah umrah, maka ikut apa yang pernah Nabi ajarkan, iaitu dengan menyembelih seekor kambing. Akhirnya balik tak dapat buat umrah. Tetapi bila tak dapat buat umrah, terlepas daripada ihram, tapi ada suatu benda yang dia kena lakukan, iaitu kena melaksanakan ibadah umrah qadha pada tahun yang akan datang. Bila balik tahun 8 Hijrah, maka Rasulullah kumpulkan sahabat yang lebih ramai daripada asal. Yang pertama hanya 1,500 orang lebih, tapi kali kedua ni yang pergi tahun 8 Hijrah lagi ramai, hampir 10,000 orang. Pergi tak ada siapa boleh halang, sebab perjanjian yang lepas nak pergi tahun depan dan tak ada siapa boleh halang. Maka Rasulullah masuk berkat kesabaran Nabi dan para sahabat,
yang menangguhkan ihram pada tahun berikutnya, bukan setakat mereka dapat melaksanakan ibadah umrah qada, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka bumi Mekah secara aman tanpa adanya peperangan. Suatu perkara yang disebut oleh ahli sejarah sebagai antara benda ajaib. Kerana kita sedia maklum, Mekah ni dia punya tentera dia punya pihak keselamatan dia hebat. Macam mana mereka seksa umat-umat Islam di Madinah, apa yang berlaku kepada Bilal, apa yang berlaku kepada Khubbab bin Munzir, apa yang berlaku kepada ramai sahabat yang dizalimi pada ketika itu oleh orang-orang musyrikin. Tetapi bila berlakunya peristiwa Fathul Makkah tahun 8 Hijrah untuk mereka melakukan ibadah umrah qada, umrah pun boleh buat. Dalam masa yang sama Allah menganugerahkan kepada mereka bumi Mekah dapat ditawan semula oleh orang Islam tanpa adanya pertumpahan darah. Saya nak sebutkan bahawa setiap perjalanan hijrah tadi mempunyai tujuan yang berbeza. Maka tuan-tuan sekalian, maka Rasulullah memulakan hijrah tadi setelah Allah berikan wahyu. Orang musyrikin kumpul di Darun Nadwah, buat ketetapan apa mereka nak buat, apa mereka nak usulkan untuk mengambil keputusan, sama ada nak tangkap Nabi masuk penjara, sama ada nak usir Nabi daripada bumi Madinah, daripada bumi Mekah, ataupun nak kepung rumah Nabi dan bunuh. Maka tiga-tiga pendapat tadi diambil pendapat ketiga. Mereka buat keputusan mengambil pendapat tadi. Dalam masa yang sama Allah turunkan wahyu. Rasulullah tahu isi perbincangan. Allah turunkan wahyu dan mengizinkan untuk Nabi melakukan penghijrahan. Bermula penghijrahan tersebut berlaku pada tanggal 27 hari bulan Safar. Tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebalik peristiwa hijrah ini tuan-tuan, ada satu hikmah besar, di mana dalam perjalanan hijrah Nabi, Rasulullah SAW merancang perjalanan hijrah tersebut dengan perancangan yang sangat-sangat sistematik. Ya, daripada awal sebelum perjalanan dimulakan, Rasulullah dah rancang dulu lah. Nak naik kereta apa? Dipilih 2 kenderaan unta yang paling baik, dijaga elok-elok oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Lepas tu nak kena pilih siapa kawan yang boleh menemankan Nabi. Rasulullah pilih kawan yang paling baik dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Bagi memulakan peristiwa hijrah, mesti ada planning, master plan yang boleh menyebabkan perjalanan Nabi tadi tidak ada halangan. Maka dilantik seorang non-Muslim bernama Abdullah bin Uraikid yang mengambil tanggungjawab menjadi juru pandu, memilih jalan yang tidak pernah dilalui oleh mana-mana pakar perjalanan. Kalau ikut dia ambil jalan sebelah kiri lalu jedah, jalan yang tak pernah orang lalu. Tetapi sebelum memulakan perjalanan, Rasulullah plan kena redakan suasana masyarakat Mekah. Caranya tak boleh terus pergi menuju ke Madinah, mesti berundur sedikit dan cari lokasi yang selamat yang tak boleh dikesan oleh musuh. Maka Allah mengilhamkan tempat untuk mereka bersembunyi ialah di Gua Thur. Ya, perjalanannya agak juga jauh daripada bumi Makkahul Mukarramah dan perlu menaiki bukit Thur. Di atas tu ada satu Gua Thur, di mana daripada aras laut dia punya bukit tersebut lebih kurang 728 meter. Sejam perjalanan dalam keadaan terpaksa menelusuri puncak ataupun menelusuri bukit yang berbatu. Kena naik atas, jadi perjalanan sangat jauh. Jadi bila berada di bukit itu kena buat master plan juga. Keselamatan siapa nak jaga, maklumat siapa nak sampaikan.
Orang yang terlibat ni mesti orang yang dikecilkan dia punya hubungan. Jadi yang terlibat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Yang terlibat hanya keluarga berdua ni je, supaya segala rahsia dapat disimpan. Maka yang memastikan perjalanan tadi sudah diambil wakil seorang, ya, non muslim. Jadi di sini timbul di kalangan ulama, boleh tak kita minta tolong bantuan daripada non muslim? Maka ulama memberikan pendapat bahawa seandainya ia memberi keberuntungan kepada Islam, maka diharuskan. Rasulullah ambil Abdullah bin Uraikid sebagai juru pandu untuk membawa Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar menuju ke Madinah. Lepas tu ambil anak Sayyidina Abu Bakar bernama Abdullah bin Abu Bakar. Dia ada 4 tugas. 1, dia kena buang kesan-kesan forensik daripada kaki, tapak kaki Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dia kena buang. Sebab musyrikin Mekah pun pakai forensik. Dia boleh kesan ni tapak kaki siapa. Kalau kita pergi berburu kan, ni babi ke, anjing ke, buaya ke, biawak ke, boleh tahu kan. Jadi dia boleh tahu. Jadi untuk buang kesan tapak kaki tadi, maka itu peranan yang perlu dimainkan oleh Abdullah bin Abu Bakar. Maka dia kena bawa dia punya binatang ternakan dia, kambing, lalu jalan yang dilalui oleh Rasulullah, buang kesan tapak kaki. Waktu siang kerja kedua dia kena duduk dekat Mekah, kena dengar apa perbualan orang-orang Mekah, dan dia kena sampaikan maklumat tersebut kepada Rasulullah. Menjelang petang, dia bawa dia punya binatang melalui jalan yang Rasulullah lalu, buang lagi dia punya kesan tapak kaki, sampai ke bukit ataupun di Gua Thur tadi, stay dekat bawah sehingga waktu gelap. Dan waktu gelap dia akan naik ke atas. Sebelum naik ke atas, dia akan perah susu kambing untuk diberikan bekalan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar di atas, dan juga dia menemankan baginda dan juga ayahandanya di Gua Thur, dan memaklumkan pengkhabaran apa yang berlaku dekat Mekah. Awal-awal malam 1, malam 2, ya Rasulullah, mereka tengah bersemangat nak mencari Nabi sebab mereka nak kejar suatu habuan besar yang disediakan oleh pemuka-pemuka Quraisy, berupa siapa yang dapat tangkap Muhammad, sama ada hidup ataupun mati, maka mereka akan diganjari dengan 100 ekor unta merah. Apa makna unta merah ni tuan-tuan? Kalau kereta dia macam Lamborghini lah, gitu, atau Ferrari lah. Jadi unta merah ni unta yang paling mahal. Bila 100 ekor unta tuan-tuan, siapa yang tak nak? Jadi semua main peranan. Sebab tu jalan antara Mekah dengan Madinah habis dah kena kepung. Sebab tu Rasulullah tak pergi hijrah terus. Tengok macam mana sistematiknya perancangan Rasulullah, macam mana sistematiknya pihak keselamatan yang menjaga Nabi. Jangan, waktu 3 hari ni jangan. Sebab tu tempoh berada dalam Gua Thur 3 hari, 28, 29, 30 hari bulan Safar. 3 hari. Kenapa 3 hari? Sebab diakui bila 3 hari ni orang semangat macam mana pun, bila tak jumpa kesan, tak jumpa jalan untuk cari siapa yang nak dicari tadi, dia punya semangat dikendur. 3 hari. 3 hari sebelum 3 hari tu memang semangat betul tuan ni. Memang semangat. Masuk malam ketiga, kendur. Dan betul apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Lepas hari yang ketiga, barulah Nabi Muhammad SAW memulakan perjalanan. Takkan nak minum susu je kat atas, kembung kan. Maka kena ada master plan untuk menyediakan makanan. Siapa kena sediakan makanan? Ini kerja muslimat. Siapa muslimat yang ada waktu tu? Asma binti Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi waktu tu dia ada halangan. Apa halangannya? Ngandung. Usia 6 hingga 7 bulan. Tapi oleh kerana dia diberikan amanah oleh Rasulullah dan ayahandanya Sayyidina Abu Bakar, dia sanggup. Bayangkan, dia bergerak daripada Mekah pergi ke Gua Thur. 1, di tengah-tengah padang pasir dengan bahaya yang mengundang.
Ada waktu tu Asma bawa makanan pakai mangkuk rantang. Selamatlah. Hai. Ya. Kalau bawa makanan yang dilihat oleh musyrikin tak payah tanya banyak, tahu ini mesti nak berikan makanan ni kepada Rasulullah, nak beri makanan ni kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi nak bawa makanan pun kena ada plan. Jadi Asma bawa makanan tersebut disimpan di 2 tali pinggang yang dipakai oleh Asma. Sebab tu dia digelar dengan gelaran Zatun Niqatain, 2 empunya tali pinggang. Disimpan makanan dekat tali pinggang. Kalaulah dia simpan makanan dekat tali pinggang, kompom dah, tom yam campur tak dibawa, lodeh tak dibawa. Apa harap makan lodeh pula tuan ni? Tak boleh bawa. Maknanya yang boleh dibawa ialah makanan kering. Dan saya agak-agaklah Asma hanya membawa sama ada roti kering ataupun biskut kering, tapi kena dengan susu kat atas gusur tuan. Orang putih kata anyes. Kira dah sedap sangat dah tu. Cukup untuk Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar duduk di atas gusur selama lebih kurang 3 hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agak pelik juga apa yang dilakukan oleh Asma sampai dekat gua dikena mendaki dalam tempoh sejam, sebab pendakian tadi lebih kurang 720 meter dengan kawasan yang berbatu. Jadi itu suatu perjuangan yang dilakukan oleh Asma dalam keadaan dia mengandung. Jadi kalau muslimat kita dapat suatu amanah kan, dengan alasan tak bolehlah mengandung, contoh-contohlah jadi kena menjadikan kisah Asma ni sebagai sumber inspirasi. Siapa suami Asma? Zubair bin Awam, seorang sahabat yang dijamin syurga, panglima perang. Bapa dia meninggal ketika usia dia kecil. Dia dilatih dengan latihan tentera oleh ibunya. Ibunya adik-beradik dengan bapa Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi adik, tapi dia punya berani dia semacam. Dan didikan dia untuk menjadikan Zubair bin Awam ini seorang ahli tentera yang hebat, juga luar biasa. Maaf, dia bukan kahwin dengan Zubair bin Awam, dia kahwin dengan anak Zubair bin Awam bernama Abdullah bin Zubair. Berkahwin dengan Asma. Waktu dia hijrah, Rasulullah hijrah, dia hijrah lambat sikit. Dan dia tak hijrah dengan Abdullah bin Zubair, suami dia. Dia agak lewat sikit. Dan bila sampai di Madinah, antara sejarah yang menjadi ingatan lahirnya anak di kalangan golongan muhajirin pertama ialah anak daripada perkahwinan Asma binti Abu Bakar. Allah Ta'ala alam.
Surah Al-Baqarah. Baik, izin saya sambung sikit lagi tuan, insya-Allah. Saya buat penegasan sedikit lagi, ya. Pertama tadi, zaman Nabi tahun hijrah tak ada. Bulan Islam ada. Bulan ada. Sebab tu Quran pun sebut ada 12 bulan. Ya, jadi Nabi pun lahir pada 12 Rabiul Awal, tapi tahunnya tak ada. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya. Yang kedua tadi, suami Asma tadi. Saya ulang sekali lagi, ada kesilapan fakta. Suami dia Zubair, betul lah. Sahabat jaminan syurga. Anak dia Abdullah bin Zubair. Kedua-duanya antara orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang hadis Nabi SAW. Baik hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW memulakan perjalanan menuju ke Madinah ialah pada tanggal 1 Rabiul Awal. Ya. Dan perjalanan Nabi tadi bukan Rasulullah pergi terus menerus, tak. Rasulullah ada beberapa checkpoint. Maknanya malam dia terpaksa berehat sebab perjalanan unta memang untuk perjalanan jauh. Tapi unta ni dia hanya boleh mampu untuk melakukan jarak perjalanan antara 40 hingga 50 km. Tuan-tuan, lepas tu tuan-tuan paksa dia bergerak, dia tak nak bergerak, dia penat. Dia kena ngeteh juga, dia kena berehat. Jadi tempoh itu saja, ya. Jadi Rasulullah ada tidur ataupun tinggal di beberapa checkpoint, ya. Jadi tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berhenti di malam pertama di Quraul Ghamim, ya. Berhenti malam yang kedua di Juhfah. Ini salah satu daripada tempat miqat, ya. Lepas tu berhenti malam ketiga di Wadi Luqaf. Berhenti malam yang keempat di Telaga Talub. Berhenti malam kelima di Araj. Berhenti malam yang keenam di Wadi Rim. Berhenti malam ketujuh di Jasjasah. Jadi maknanya Rasulullah juga berehat dan berhenti di lokasi yang tidak diketahui oleh musuh. Dan laluan Nabi juga laluan yang tak pernah dilalui oleh mana-mana individu, tetapi agak sedikit jauh daripada laluan biasa. Jarak lebih kurang 380 ataupun lebih, ya. Kalau Rahiqul Mahtum sebut jarak waktu itu ialah 380 kilometer. Jadi satu hari bulan Rabiul Awal memulakan perjalanan dan Rasulullah tiba di Quba tanggal 8 hari bulan Rabiul Awal. Duduk di Quba, tinggal di Quba beberapa tempoh. Sempat membina masjid pertama di Madinatul Munawwarah, iaitulah Masjid Quba. Dan 4 hari Rasulullah di Quba, 12 Rabiul Awal Rasulullah tiba di perkampungan Bani Najjar. Cantik dia punya tarikh tuan ni. 12 Rabiul Awal dia lahir, 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat, 12 Rabiul Awal juga Rasulullah tiba di bumi Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, semua para sahabat di kalangan golongan Ansar berebut-rebut minta Rasulullah tinggal di rumahnya. Jadi macam mana Rasulullah nak buat supaya semua orang boleh terima keputusan Nabi dan orang semua akan mengakui kecerdikan Nabi, seperti yang Rasulullah pernah buat dalam peristiwa meletakkan semula Hajarul Aswad. Memang Nabi diarah ataupun diberikan penghormatan letak semula, tapi ramai di kalangan orang-orang Mekah, pemuka-pemuka Quraisy yang nak benda tu. Memang Rasulullah diletakkan nama untuk meletak semula, tapi Rasulullah cerdik. Rasulullah suruh ketua-ketua Quraisy ni ambil satu kain yang lebih besar. Rasulullah ambil batu Hajarul Aswad, letak dekat tengah-tengah kain. Panggil semua pemuka, pegang bucu-bucu kain. Semua angkat. Ya Allah, dia kata, tak terbayang mereka boleh fikir, Rasulullah boleh fikir. Tak begitu untuk memberikan
kepuasan kepada semua. Dan begitulah juga Nabi buat kepada penduduk Madinah. Macam Rasulullah buat. Sampai di perkampungan Bani Najjar, Rasulullah turun daripada unta. Dan Rasulullah menyebut kepada para sahabat, unta ni aku lepaskan. Ya. Jadi kita akan ikut unta ni berhenti. Di mana unta tu berhenti, di situ saya akan tinggal untuk sementara. Jadi Rasulullah lepaskan unta tu. Ni bukan lembu tuan ni. Kalau lembu tak korban tu tuan. Berlari. Dia unta tu berjalan ni lo, masuk kampung Pak Raja, keluar balik tak jadi Pak Raja. Pergi Pak Amal, tak jadi. Pergi lagi Pak Ahmad, pergi lagi sampai sarang buaya dia masuk. Sarang buaya. Tu kampung aku lah tu. Kampung yang paling menakutkan di dunia. Masuk dah, ada orang tengok dah. Seko tengok je apa dia buat masuk dalam ni. Cuma alhamdulillah saya duduk kampung sarang buaya yang baik. Buaya laut. Satu lagi kampung depan sana tu, lagi takut. Buaya darat. Tentu segala rahmati Allah. Dan akhirnya Rasulullah tinggal di sebuah rumah sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Dan ianya memberikan kepuasan kepada semua orang. Sebab Rasulullah tak buat urusan sendiri. Dia hanya mengikut ke mana unta tu pergi dan duduk. Di situlah Rasulullah akan tinggal. Dan ada riwayat menyatakan bahawa di rumah Ayyub Al-Ansari itulah akhirnya menjadi tapak pembinaan Masjid Nabawi. Wallahu ta'ala alam. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penghijrahan Nabi ke Madinah berjaya. Tetapi walaupun berjaya, musuh-musuh Islam tak berhenti setakat tu untuk buat fitnah terhadap Nabi. Antaranya ialah orientalis barat, dia membezakan di antara kaedah penghijrahan Nabi dengan Sayyidina Umar. Dia kata Umar ni hijrahnya hebat, penuh dengan keberanian. Berani dia. Ya, boleh istihar esok aku nak keluar, nak pergi Madinah. Siapa-siapa yang nak halang aku pergi Madinah, sila. Rasulullah tak. Orang tadi kata Rasulullah sembunyilah. Jadi kalau nak ikut keberanian, Umar lebih berani. Walhal Umar tu Islam juga. Orientalis ni diambil sisi Umar macam sokong Umar, walhal tak sokong pun. Tapi dia nak semata-mata untuk kilas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut di awal tadi, penghijrahan Nabi, kaedah Nabi berhijrah, Rasulullah tinggal di sini, Rasulullah bermalam di sini, semua itu adalah merupakan perintah dan juga urusan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita sebagai umat akhir zaman mengambil beberapa iktibar daripada peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup dululah untuk sedikit perkongsian yang dapat sama-sama kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perbincangan kita, dan mudah-mudahan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah ni tak ada dah, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas peristiwa 8 tahun ke-8 hijrah, iaitu peristiwa Fathul Makkah. Tetapi yang ada ialah hijrah dari sudut niat, hijrah dari sudut kita nak buat yang lebih baik, meninggalkan benda-benda buruk. Yang itu adalah penghijrahan dari sudut untuk menjadikan diri kita supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hijrah yang datang ini akan menyemarakkan semangat kita untuk terus melakukan amal soleh, dan berlumba-lumba fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk kita sama-sama melakukan kebaikan. Jadi saya menyusun jari 10, memohon maaf andai ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati
kita semua. Saya diingatkan tadi isyak berhenti sekejap, lepas isyak sambunglah lebih kurang 5-7 minit. Jadi saya dah 10 minit ni, lebih sikit. Jadi mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baiklah, sama-sama kita akhiri pertemuan pada malam ini dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.